Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Tidak lupa juga kepada pihak pengajar, muslimin, muslimat, penonton, tuan-tuan dan puan-puan, penuntut-penuntut ilmu, penuntut-penuntut ilmu, para pentalaqi. Semoga semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita sekarang ni masih lagi dalam bab adab al-khala, iaitu adab ketika mana kita ketika mana kita nak qada hajat. Ketika kita qada hajat, dia ada adab-adab, perkara-perkara yang dituntut oleh agama kita. Orang yang ingin melakukan qada hajat mesti dia kena buat perkara ini, ataupun kalau tidak mesti pun maksudnya dia buat perkara ini pastinya dapat ganjaran pahala, kerana perkara ini adalah perkara yang dituntut oleh agama kita. Antaranya adalah wa ya'tamidu jalisan yasarahu. Dia kena i'timad, dia kena bersandar ketika jalisan, ketika dia duduk, yasarahu, kaki kirinya. Maksudnya dia bersandar dengan kaki kirinya. Kita sekarang ni ketika kita qada hajat, kita duduk. Jadi ketika kita qada hajat, kita duduk. Kita ada kaki kanan dan kita ada kaki kiri. Kanan ni adalah anggota yang mulia. Kaki kanan adalah kaki ataupun anggota yang mulia. Maka untuk memuliakan kaki kanan ketika kita qada hajat, maka apa yang disunatkan, sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi, adalah kita mengangkat kaki kanan dengan cara kita kaki kanan saat itu adalah kita letak jari saja, hak lain kita angkat tinggi. Manakala hak yang kita tekan saat itu, apa tu, kita sandar saat itu adalah kaki kiri. Okey, kita ni kaki kiri, ni kaki kanan. Bagi contoh kan. Jadi kaki kanan kita angkat gitu. Kaki kanan. Kaki kiri kita tekan. Masa kita duduk. Masa berdiri sama juga. Masa berdiri. Sebab dia buat lagu ni kerana untuk memuliakan kaki kanan. Sebab itulah sunat dia i'timad ketika dia duduk di atas kaki kiri. Tapi bukan maksud duduk saja, bahkan berdiri pun sama. Ini disebut dalam beberapa syarah kepada kitab Minhajul Talibin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengahnya wala yastaqbilul qiblah. Dan dia tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat, wala yastadbiruha, dan tidak membelakangi kiblat. Jadi tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Jadi ketika qada hajat, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat ni maksudnya kalau tempat kita adalah kita hadap sebelah naik. Sebelah matahari naik. Jadi belakang kita ke kiblat. Kalau menghadap kiblat, maksudnya belakang kita ke naik, dada kita ke kiblat. Baik, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya kiblat ketika kita qada hajat. Hukum menghadap kiblat dengan membelakangi kiblat ketika kita qada hajat, kadang-kadang hukum dia adalah ataupun tidak membelakangi kiblat dan tidak menghadap kiblat, kadang-kadang hukum dia wajib, kadang-kadang hukum dia sunat. Maksudnya wajib tidak membelakangi kiblat dan tidak menghadap kiblat ketika qada hajat. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunat. Sunat tidak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Bilakah sunat dan bilakah wajib? Sunat ketika seorang tu qada hajat di tempat yang disediakan untuk qada hajat. Ketika mana dia berada pada tempat yang disediakan untuk qada hajat, maka sunat dia buat lagu tu untuk keluar daripada khilaf. Satu.
ataupun tempat saat itu tidak disediakan untuk qada hajat. Tetapi pada di hadapan dia ada penghalang. Dia syarat penghalang kalau dia qada hajat dalam keadaan duduk, mesti ketinggian penghalang saat itu yang ada di hadapan dia ataupun penutup yang ada di hadapan dia mesti ketinggian 2/3 hasta. 2/3 hasta lebih kurang dalam sekaki supaya dapat menutupi kemaluan dia. Lepas tu dia pula mesti kena dekat pada tempat tersebut. Maksudnya dia dengan penutup yang ada di hadapan dia saat itu jangan lebih daripada 3 hasta. Okey, dua. Yang pertama, penutup yang ada di hadapan dia di antara dia dengan kiblat adalah tidak kurang daripada 2/3 hasta. Okey, satu hasta katakanlah lebih kurang dalam 18 inci. Contoh lebih kurang. Satu hasta. Dengan hasta anak Adam ni satu hasta. 2/3 hasta. Okey, ni kita bagi 3. Jadi 1, 2, 3. Kita bagi 3. Jadi 2/3. Lebih kurang dalam sekaki lah. Lebih kurang dalam sekaki. Jadi yang penting ketinggian penutup saat itu dapat menutupi kemaluan dia ketika dia duduk. Jadi orang nak nampaklah kemaluan dia. Okey. Lepas tu jarak dia dengan penutup tersebut jangan lebih daripada 3 hasta. Jadi tempat ni tidak disediakan untuk qada hajat. Tapi ada penutup di hadapan dia dan dia duduk dekat dengan penutup pun tinggi. Maka ketika tu sunat dia tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Tidak wajib. Hak yang wajibnya adalah wajib tidak menghadap kiblat dan wajib tidak membelakangi kiblat. Bukan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat hukum dia adalah haram ketika dia qada hajat di padang dan tidak ada penutup di hadapan dia. Di antara dia dengan kiblat ataupun ada penutup tapi jarak di antara dia dan penutup tersebut lebih daripada 3 hasta ataupun penutup saat ini terendah sangat kurang daripada 2/3 hasta. Okey, itu maksud. Wala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha. Patut dikatanya wa yahrumani bis-suhra dan haram kedua-duanya. Maksudnya haram kedua-duanya kembali kepada istiqbalul qiblah dan istidbar al-qiblah ketika qada hajat bis-sahra di padang. Tapi di padang pun tidak ada penutup di hadapan dia, tidak ada penutup penghalang di hadapan dia. Jadi penghalang tu kena lebar, dia tidak sama dengan penghalang ataupun sutrah sembahyang. Sutrah sembahyang tidak disyaratkan lebar. Tapi penutup yang perlu ada di hadapan orang yang nak qada hajat di padang ketika dia nak menghadap kiblat mesti kena lebar biar menutupi kemaluan dia. Jadi itu maksud wa yahrumani bis-sahra. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, apa hak yang dikira ataupun apa hak yang diiktibar adalah tubuh badan kita. Bukan diiktibar hanya pistol saja. Maksudnya, kalau orang tu dia sembahyang, dia qada hajat. Dada dia ke kanan ataupun dada dia ke kiri. Bukan dada dia ke hadap kiblat, tapi kemaluan dia hadap kiblat. Pada zahirnya hak tu tidak haram. Faham? Jadi kemaluan dia pusing ke kiblat. Hak tu pada zahirnya tidak haram. Satu. Yang keduanya, orang yang qada hajat di padang tidak ada penghalang di hadapan dia, dada dia kiblat, tapi kemaluan dia pusing ke kanan ataupun ke kiri, pada zahirnya juga hukum dia adalah haram. Sebab dia tepat kiranya adalah dada. Sebab kalau kita tengok orang yang qada hajat besar, kalau kira punggung dia mengeluarkan najis ke bawah, bukan ke kiblat. Walaupun dada dia ada kiblat, tapi tetap hukum dia adalah haram. Jelas tak? Bukan maksudnya, nak ceritanya, dia bukan kira pada kemaluan, tapi kira pada badan, pada tubuh badan. Itu antara benda yang penting, yang perlu kita kena tahu. Katanya wa yab'ud. Dan antara adab qada hajat lagi adalah yab'ud, dia kena jauh daripada mata manusia. Sebab itulah Rasulullah apabila dia qada hajat, dia pergi kepada tempat jauh. Idza dhahabal madhhaba ab'ad. Dalam hadis menyebut Rasulullah apabila dia pergi kepada tempat untuk qada hajat, Rasulullah pergi jauh. Jadi jauh daripada mata manusia. Jauh daripada mata manusia.
Qada mana jauh? Qada kalau mengeluarkan ketuk. Kalau cakap kita ketuk kuat pun orang nak dengar dah. Ketuk kuat pun orang nak dengar dah. Katanya wayastatiru, dan dia kena bersembunyi. Maksudnya janganlah depan orang, biar orang tak nampak. Bersembunyi daripada mata-mata manusia. Cuma bersembunyi saat itu kadang-kadang pun dia adalah wajib. Wajiblah. Maksudnya mesti kena menutup lah kalau depan orang. Saat ni nak qada hajat saat itu, kalau ada tempat lain tak ada tapi ada orang dalam tu, kita nak qada hajat, maka kena tutup aurat. Tetap kita kena tutup aurat. Pandailah tutup dengan kain ke apa sekali tak kira lah. Baik. Seterusnya wala yabudu fi ma'in rakid, dan tidak boleh ataupun dia tidak kencing dalam air yang tenang. Dia air ada air yang tenang, ada air yang mengalir. Jadi air yang tenang, hukum kencing dalam air yang tenang adalah dilarang. Hukum dia adalah makruh. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir, kata Jabir, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubada fil ma'ir rakid. Rasulullah larang kencing dalam air yang tenang. Manakala air yang mengalir, mengikut mazhab Syafi'i, juga hukum dia adalah makruh. Tetapi makruh kalau air itu sedikit, berbeza dengan air yang banyak. Dia kita ada air yang tenang, ada air yang mengalir. Kita ada air yang tenang dan ada air yang mengalir. Air yang tenang ada sedikit dan ada banyak. Air yang mengalir ada sedikit dan ada banyak. Air yang tenang secara umumnya makruh kencing dalam. Baik, kalau sikit, air kecil itu menajiskan. Kalau banyak, kalau air kecil itu tidak mengubahkan sifat air yang banyak tersebut, maka tidak menajiskan. Tapi tetap hukum dia adalah makruh. Sebab Rasulullah larang. Melainkan kalau banyak saat itu macam lauk, itu masalah lain lah. Itu masalah lain. Manakala air yang mengalir, maka makruh kalau sekiranya sedikit. Tidaklah makruh kalau sekiranya banyak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wajuhrin, dan di dalam lubang. Makruh qada hajat di dalam lubang. Hukum qada hajat di dalam lubang adalah makruh. Kerana ada hadis yang melarang daripada perkara tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fi juhrin. Rasulullah larang kencing, janganlah seorang di kalangan kamu kencing di dalam lubang. Sebab dia dilarang adalah beberapa alasan yang disebut oleh ulama fiqh. Antaranya adalah dalam lubang tu ada kemungkinan ada binatang, yang mana apabila kita kencing, kita berok dalam tu akan menyakiti dia. Dan ada alasan yang disebut oleh ulama fiqh bahawasanya lubang ni adalah tempat kediaman jin. Jadi kita tiba-tiba kita kencing dalam tu, dia mengganggu saudara kita dari kalangan jin. Dan ada riwayat menyebut bahawasanya ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali dengan Sa'ad bin Ubadah. Dia pernah kencing dalam lubang sehingga dia mati kerana perbuatan tersebut. Jadi Sa'ad bin Ubadah mati. Yang mana dia mati itu kerana kencing di dalam lubang. Jin yang bunuh dia. Dia tahu mana selepas daripada dia mati itu bunyi ada suara yang tidak dilihat tuang dia, yang mana jin bersyair bahawasanya jin kata kami yang telah membunuh ketua kepada puak Khazraj, Sa'ad bin Ubadah. Bunyi suara, tuang tak nampak. Jadi sebab itulah ramai juga ulama-ulama sejarah menyebut bahawanya Sa'ad bin Ubadah mati kerana dibunuh oleh jin, dan puncanya sebabnya adalah dia kecil dan lubang, tempat jin. Wallahu a'lam. Hakikat lagu mana wallahu a'lam. Baik. Cuma masalah kecil dan lubang ni, kecil dan lubang dikecualikan kalau lubang yang disediakan untuk qada hajat. Macam kita ni, kita berok dalam tandas,
Kencing dalam tandas kan dalam lubang juga. Ataupun dalam bilik air kita kencing dalam kawasan hak yang lubang tempat pembuangan air itu lubang kan. Dia hak yang kata dilarang adalah lubang hak yang bukan kita buat untuk qada hajat. Tapi kalau lubang hak yang kita buat untuk qada hajat itu tidak menjadi masalah. Itu tidak makruh. Sebab kita hak yang buat lubang untuk qada hajat itu tidak menjadi masalah. Jadi kadang-kadang orang hak yang qada hajat di padang, dia pun bawa cok seling cakur-cakur dalam. Lepas tu dia qada hajat dalam lubang tu. Itu tak ada masalah sebab lubang hak yang dia buat untuk qada hajat. Jadi lubang hak yang disediakan untuk qada hajat itu tidak menjadi masalah. Itu tidak makruh. Wa mahabba rihin, dan tempat bertiup angin. Sebab takut mengecik semula. Sebab itulah hukum dia makruh. Walaupun ketika tu angin tidak bertiup. Sebab takut kita tengok kecil angin bertiup. Wa mutahaddatsin, dan tempat manusia duk bercakap, duk bersembang. Tempat orang duk buat je kecil, duk berok situ, duk kemaki orang. Orang maki gajah rimau, orang kata belaka. Tak boleh buat lagu tu. Wa tariqin, dan di tengah jalan tempat orang lalu kan menyakiti orang kan. Ni hukum dia adalah dilarang. Antara adabnya adalah mengelak daripada qada hajat di tempat-tempat yang kita sebut tadi. Cuma hukum kencing pada tempat-tempat tersebut menurut ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana yang dinyatakan oleh ramailah ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya hukum dia adalah makruh. Hukum dia adalah makruh. Tetapi kalau kita tengok kepada dalil, nampak pada zahirnya hukum dia adalah haram. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, yang dijelaskan dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum dia adalah makruh. Sebab itulah Imam Nawawi sendiri dikatakan wayam bagi hurmatuhu lil akhbar as-sahihah wa li ida'il muslimin, dan sepatutnya bukan makruh, bukan haram, kerana tengok kepada dalil-dalil yang sahih, dan kerana di sana ada menyakiti orang-orang Islam yang lain. Tetapi kalau jalan tu tidak digunakan oleh orang, bukan orang lalu, maka tu tidaklah makruh. Yang makruh ni jalan yang masih lagi diguna oleh orang. Wa tahta musmiratin, dan di bawah pokok yang berbuah. Di bawah pokok yang berbuah. Bahkan mengikut mazhab Imam Syafi'i, walaupun sekarang ni pokok tu walaupun bukan waktu berbuah sekalipun makruh, melainkan kalau sekiranya bukan pada waktu berbuah, hujan lebat, yang mana apabila turun hujan akan menghilangkan najis yang berada di situ, maka barulah tidak makruh. Okey, boleh faham. Jadi ketika buah ada makruh lah. Aku jatuh atas buah kan jadi benda orang pun dak lalu dak makan buah. Tapi kalau tidak berbuah pun tak boleh juga, takut kekal di situ sampai ke tubik buah pun kena juga buah. Melainkan kalau sekiranya pada tempat tu hujan tu sama macam tempat kita kan. Jadi kalau musim tak ada buah durian, dia pergi qada hajat situ. Nanti sampai musim buah durian berapa kali hujan, akan hilang dah benda tu. Maka tak ada masalah lah. Tidak makruh. Wala yatakallam, dan tidak bercakap-cakap. Ni di antara adabnya. Hukum bercakap-cakap ketika qada hajat adalah makruh. Wala yastanji bima'in fi majlisih, dan dia tidak beristinja dengan air pada tempat duduknya. Ketika dia qada hajat adalah tempat yang dia qada hajat. Lepas tu lepas daripada selesai qada hajat, dia beristinja. Hak sebaiknya adalah dia saat itu beristinja pada tempat yang lain. Hak yang kata antara adab qada hajat adalah tidak beristinja dengan air pada tempat duduknya. Tapi kalau dengan batu tak ada masalah. Dengan air ni. Tempat takut mengecik semula kan kalau kita guna air. Ni pada tempat yang bukanlah disediakan untuk qada hajat. Tapi kalau tempat yang disediakan untuk qada hajat, maka itu tidak menjadi masalah, tidak makruh. Contoh kita kata dalam tandas, kita qada hajat situ, lepas tu kita pun buka air, kita istinja di situ, itu tidak menjadi masalah. Sebab dia bukan tempat yang disediakan untuk tempat dia adalah tempat yang disediakan untuk qada hajat. Yang kata yang adab qada hajat adalah tidak beristinja dengan air pada tempat duduknya, adalah tempat tu bukan disediakan untuk qada hajat. Jadi lepas qada hajat pergi kepada tempat lain. Kalau dengan batu tak ada masalah. Ni kira dengan air. Nampak kan? Baik.
Itu antara adab yang perlu dijaga oleh orang yang qada hajat. Wa yastabri'u minal baul, dan kena istibra'. Istibra' ni maksudnya memastikan habis dah daripada air kecil. Memang tak ada dah air kecil. Hukum dia sunat. Hukum dia adalah sunat. Kalau orang tu yakin ada lagi air kecil, tu kena habislah. Sekarang ni pada nampak dia macam tak ada dah. Tapi hak comelnya istibra' dulu. Istibra' dengan berdahai ke, dengan melangkah 3 kali ke. Tapi hukum dia sunat, bukan wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i, istibra' hukum dia sunat, bukan wajib. Kalau dia yakin ada air kecil, tu wajiblah kena habis dulu air kecil. Ada lagi air kecil, tengok ada lagi nak tubik lagi, pakai bangu dah, pakai akak seluar dah, pakai basuh dah, tu dah jadi. Hak ni berhenti dah. Tapi dan mungkin ada lagi saki baki, maka sudah istibra'. Kita tidak yakin ada saki baki, sudah kita istibra'. Tapi dalam masalah istibra' ni jangan berlebih-lebihan. Jangan nebeng. Sebab kalau nebeng takut membawa kepada benda was-was. Jangan nebeng. Baik. Wa yaqulu 'inda dukhulihi, dan dia berkata ketika masuk tandas, dia kata mana bismillah Allahumma inni. Ketika masuk ni, ketika nak masuk, bukan ketika duduk dalam tandas. Sebab dalam tandas makruh kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika nak masuk, 'inda dukhulihi ay 'inda iradati dukhulihi, ketika nak masuk. Jadi kalau misalnya kalau tandas kita hak yang berpintu, maksudnya sampai ke pintu sana itu, kita bacalah sebelum daripada kita masuk dalam. Nampak kan? Kalau kita nak qada hajat di padang, masa sampai kita duduk, sebab tak ada najis, tak ada masalah lagi. Kita duduk, kita kat kain duduk, baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ataupun sebelum duduk sikit, baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau dah ingat, masa nak masuk saat ni tu dah ingat nak baca, maka kata ulama, sunat baca tapi baca dalam hati. Jangan baca dengan mulut lah, sebab tandas ataupun tempat kita qada hajat ada najis di situ, tidak sesuai kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Apa makna bismillah dengan nama Allah? Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung dengan engkau ya Allah, minal khubuthi, daripada syaitan jantan, wal khaba'ith, dan syaitan betina. Hal ni disebut dalam hadis sunat baca doa ni, kerana di sana ada hadis yang menyebut doa ni. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma perkataan al-khubuth wal khaba'ith sebenarnya ada lagi pandangan ulama yang lain daripada makna syaitan jantan dan syaitan betina. Maksudnya ulama ketika mensyarahkan hadis Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ulama berbeza pandangan apakah maksud daripada al-khubuth wal khaba'ith. Yang masyhurnya, yang kita biasa dengar adalah al-khubuth wal khaba'ith adalah syaitan jantan dan syaitan betina. Wa inda khuruji, dan ketika keluarnya, ketika keluar daripada tandas, sunat dibaca benda? Sunat dibaca ghufranak. Maksudnya kalau tak baca sekalipun tidak ada dosa, sebab dia ni benda yang disunatkan. Ghufranak, keampunanmu ya Allah. Jadi lepas daripada keluar daripada tandas, minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak yang termasuk dalam perkara yang disunatkan. Dan benda ni hak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud, diriwayat oleh Imam Tirmizi, yang mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala' qala ghufrana. Rasulullah apabila sentiasa Rasul kalau dia keluar daripada tandas, dia akan baca perkataan ghufrana, keampunanmu ya Allah. Jadi meminta keampunan daripada Allah setelah keluar daripada tandas. Dan sebab dia minta ampun kepada Allah, buat dosa ke dalam tandas? Bukan buat dosa. Bukan buat dosa. Dah. Sebab benda minta ampun, disebut oleh ulama beberapa perkara. Antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sentiasa menyebut Allah, sentiasa berzikir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ahyani, setiap keadaan dia menyebut Allah. Tapi dalam tandas bukan tempat menyebut. Maka apabila dalam tandas tidak boleh berzikir kepada Allah, maka dirasakan suatu kecuaian, yang mana kecuaian tersebut perlu diperbaiki dengan istighfar. Sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya disunatkan kita keluar daripada tandas, kita baca ghufranak, minta keampunan daripada Allah, adalah kerana
Ketika kita dapat qada hajat, sebenarnya itu adalah satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Allah nikmat besar. Orang nak bengok dari nak kecil ni sakit. Susah, sakit. Oh, jangan main. Maka Allah Ta'ala bagi kepada dia dapat qada hajat. Maka setiap nikmat wajib dia bersyukur. Setiap nikmat wajib dia bersyukur. Dan dia tidak mampu untuk mencapai hakikat syukur. Dia tidak mampu. Seorang sebenarnya, dia tidak mampu untuk mencapai hakikat syukur. Kerana nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita terlalu banyak. Sebagai contoh, katakanlah orang saat itu dia sedar qada hajat ni adalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Maka dia bersyukur. Dia bersyukur saat itu, Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah, dia bersyukur saat itu. Sebenarnya adalah nikmat pula. Nikmat. Orang mampu bersyukur tu nikmat. Yang mana nikmat tersebut perlu kepada bersyukur. Bersyukur berikut je juga nikmat. Yang perlu kepada bersyukur. Sebab itulah hakikat syukur adalah kita tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah. Maka kerana ketidakmampuan kita itulah kita menetampalkan dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufranak, keampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba anniyal adha. Annil adha. Baca. Anniyal adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada aku perkara yang menyakiti dan memberi afiat kepada aku. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya katanya, wa yajibul istinja, dan wajib beristinja. Wajib beristinja. Wajib hukum. Hukum beristinja adalah wajib. Tetapi kita tengok syarat-syarat. Apa makna istinja? Istinja ini adalah, makna dia adalah izalatul lin najasah, menghilangkan najis. Min kulli kharijin mulawwith, daripada setiap yang keluar, yang mengotorkan tempat keluar. Yang mana najis yang mengotorkan, yang mengotori tempat keluar, wajib kita kena istinja, menghilangkan najis tersebut dengan air dan seumpama air. Wajib istinja. Wajib istinja bima'in, dengan air. Itu dipanggil alat yang digunakan untuk beristinja. Hukum beristinja wajib. Alat yang digunakan untuk beristinja adalah air, au hajarin, ataupun batu. Batu dan seumpama batu. Seumpama batu nanti kita akan tengok lepas daripada ni. Jadi atau ni boleh pilih. Air saja pun apa, batu saja pun apa. Jangan kita faham istinja dengan batu adalah ketika tidak ada air. Dah, bukan. Istinja dengan batu bukan kerana ketika tidak ada air. Bukan. Ia tidak sama dengan tayamum. Boleh kita tayamum. Tayamum bukan orang sakit ni. Boleh kita tayamum. Ataupun kita kena tayamum ketika tak ada air. Kalau ada air, tak boleh tayamum. Masalah tayamum dia tidak sama dengan istinja. Istinja dengan batu bukanlah disyarat kena tidak ada batu. Bukan. Istinja dengan batu bukanlah disyaratkan kena tidak ada air. Ada air sekalipun boleh istinja dengan batu. Tak ada masalah. Ada air tapi kita malah nak istinja dengan air. Nak pakai tisu je. Boleh, tak ada masalah. Begok. Boleh, tak ada masalah. Oh, kotor je. Dah. Kotor tu di sisi mu. Di sisi syarat dah. Jadi kita kena tahu kadang-kadang pandangan kita kata kotor tapi di sisi syarat kita bersih. Dah kalau cukup syarat-syarat dia. Okey, nampak kan? Oh, macam Cina kata dia. Oh, lak dengan tisu. Dia sekarang ni bukan kira macam Cina ke macam siapa. Bukan. Dia kira apakah hukum yang ditetapkan oleh syarak. Kewajipan beristinja itu adalah hukum yang ditetapkan oleh syarak. Cara beristinja juga suatu penetapan ataupun ketetapan yang ditetapkan oleh syarak. Baik. Walaupun boleh kita istinja dengan air ataupun batu, tapi katanya wajam'uhuma afdal, dan mengumpul keduanya air dan batu lebih afdal. Itu adalah lebih afdal. Lebih afdal kita istinja dengan batu dulu baru dengan air. Kerana istinja dengan batu ni dia akan menghilangkan air. Manakala istinja dengan air menghilangkan asar, kesan. Dan pengguna air tidak perlu banyak kalau kita istinja dengan batu sebelumnya. Faham lagi? Sebab hilang dah air najis dengan kita lap. Jadi sikit je guna air. Baik. Sebab itulah mengumpul keduanya tu lebih afdal. Katanya wa fi ma'na al-hajari kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Dan pada makna batu. Maksudnya tadi dia kata boleh istinja dengan air atau batu. Dan pada makna batu, maksudnya dia mengambil hukum batu. Sebagaimana boleh istinja dengan batu,
Juga boleh istijak dengan dia. Benda kullu jamidin, setiap benda yang beku. Dia jamid ni lawang dia benda cair, bukan benda cair lah. Mesti benda beku, bukan benda cair. Bukan. Dia bukan mesti benda keras. Sebab ni kita kata ni lembek aje. Tapi boleh istijak. Boleh istijak dengan mah ni. Tak ada benda lain pakai istijak dengan mah. Dah pakai banyak hari dah, 4 hari dah. Istijak dengan mah, nanti pakai mah lain lah. Boleh, tak ada masalah. Setiap benda yang beku, tahirin, yang suci. Jadi kalau benda beku tu najis ataupun mutanajis tak sah. Dia ada najis dan ada mutanajis. Najis ni air dia najis. Mutanajis ni benda yang suci tapi terkena najis. Faham? Jadi tisu pada asalnya suci ke tak? Suci. Tapi apabila orang guna dah, maka jadi mutanajis. Nampak? Najis contoh tahi. Tahi kambing. Tahi kambing tokoh hok keri dah, kerah tu kan. Tahi lembu hok kerah, tahi unta kerah. Nak guna dengan tahi tu nak istinja, tak boleh. Tak boleh. Sebab dia? Sebab najis. Hak yang bolehnya, syarat dia mesti kena benda suci. Suci qali'in. Benda yang dapat menghilangkan, menanggalkan najis. Kalau tak dapat menanggalkan najis, contoh macam botol. Botol licin gitu kan. Tak payah hilang tak? Najis. Tak payah hilang. Tak boleh. Ghairi muhtaram. Yang tidak dihormati oleh syarak. Yang tidak dihormati oleh syarak. Kalau dihormati, tak boleh. Contoh dihormati benda, kitab-kitab agama. Tak boleh. Tak ada lain, ada kertas kitab je. Kitab lama-lama. Nampak cabut situ apa. Ambil guna buat istinja. Tak boleh. Benda tu tidak memada. Sebab benda tu dihormati oleh syarak. Begitu juga makanan. Tak boleh. Kalau makanan, tak boleh. Sebab ketika Rasulullah SAW larang beristinja dengan tulang. Kerana fa'indahu ta'amu fa'indahu zadu ikhwanikum minal jin. Kerana ia adalah makanan kepada sahabat kamu dari kalangan jin. Tu kita kena faham. Tak boleh. Sebab dia adalah makanan jin. Rasul larang lah. Dalam tu disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul larang istinja dengan tulang kerana fa'indahu zadu ikhwanukum. Zadu ikhwanikum. Ia adalah makanan sahabat kamu dari kalangan jin. Jadi kalau makanan jin tak boleh, maka makanan manusia lebih aula lagi. Nak istinja dengan roti. Orang tengok air warna jeng benda kuning gini rupanya buat istinja tak boleh. Tidak memadai. Maksudnya tidak memadai, kalau guna kau masih lagi tidak dikirakan suci. Wajildin dubira duna ghairihi fil adhar, dan kulit yang telah disamuk. Kulit yang telah disamuk. Maksud benda disamuk, dihilangkan perkara yang boleh merosakkan kulit. Duna ghairihi, tidak selain daripadanya kulit yang disamuk. Kalau kulit yang belum disamuk, tak boleh. Jadi kulit yang disamuk boleh fil adhar. Okey, gini. Kita binatang ni terbagi pada dua. Yang pertamanya binatang yang mati dengan sembelihan syar'i. Yang keduanya binatang yang mati tanpa sembelihan syar'i. Binatang yang mati dengan sembelihan syar'i, maka kulit dia saat itu hukum dia suci. Bukan najis. Kulit hukum dia benda suci. Okey, nampak kan? Tapi sebelum daripada disamuk, kulit saat itu dia mengambil hukum makanan. Faham? Dia mengambil hukum dia makanan. Kulit orang makan sebenarnya. Kita tak makan tu nombor 2. Tapi dia termasuk dalam makanan. Maka tidak boleh kita guna makanan untuk benda istinja. Kerana makanan ni adalah benda yang muhtaram, yang dihormati oleh syarak. Dia faham? Tapi kulit binatang hak yang disembelih, selepas daripada kita samuk, kita buang ke kotoran, maka dia bertukar daripada makanan kepada pakaian. Maksudnya kulit itu kita boleh buat pakaian. Sebab kita buang dah benda yang dapat merosakkan kulit. Maka apabila dia bertukar kepada pakaian, maka ketika itu boleh kita guna untuk beristinja. Sebab itulah dia buat bagi kulit yang disamuk. Faham? Kalau kulit yang belum disamuk, kalau daripada binatang yang disembelih, maka dia termasuk dalam makanan, maka tidak boleh kita istinja dengan dia kerana menghormati makanan. Faham tak lagi? Benda yang dihormati oleh syarak tidak boleh. Kalau dia daripada kulit bangkai sebelum daripada samuk, hukum dia adalah najis. Tidak memadai kita istinja dengan benda yang najis. Ingat tak tadi? Habis.
Dalam masalah beristinja dengan batu dan seumpamanya dia ada syarat yang perlu dipenuhi. Kalau tidak cukup syarat ni maka tidak memadai. Syaratnya katanya wasyartul hajari alla yajiffan najis. Syarat batu mesti, syarat batu maksudnya syarat beristinja dengan batu, syarat beristinja ataupun syarat kita nak guna batu dalam beristinja dan seumpama batu mesti tidak kering najis. Maksud dia tidak kering? Tidak kering ni adalah kalau kita sapat kering gini, kalau kita ambil batu, kita ronyoh saat ni ataupun kita lomor saat ni tu, kita lesek saat ni tu dah hilang. Bila dah hilang, maka tidak memada dah. Mesti dengan air. Nah, tapi kalau kering, tapi kalau kita guna batu masih lagi hilang. Batu tak ada masalah boleh. Itu maksud kering. Kering ni, najis tersebut, yang dimaksud kering ni, kalau guna batu dah hilang dah. Faham? Tapi situ lah kering. Nah, maka ketika tu mesti kena guna air. Tak memada dah batu. Nah, batu ni nak menghilangkan zat najis. Dan kalau kering sampai kena nak hilang dah, maka tak dapat dah guna batu. Nah, sebab itulah syarat dia mesti kena tidak kering najis. Faham tak kiam? Nah, cuma anak kawan saat ni, kadang-kadang kita panggil kering, tapi kalau kita guna batu masih lagi dapat menanggalkan najis. Maka ketika tu memada batu. Jelas tak? Wala yantaqila, dan tidak berpindah. Najis tersebut tidak berpindah daripada tempat keluarnya dan tempat tetapnya. Ketika dia keluar, okey, sini tempat keluar, ada yang kotor sini. Dia tidak berpindah daripada ni kepada tempat lain. Kalau berpindah daripada tempat keluar dia kepada tempat yang lain, contoh masa keluar saat ni tu, kawasan ni kotor lah kan? Okey, bolehlah kita istinja dengan batu ataupun tisu dan seumpamanya di sini. Nampak kan? Tapi masa kena kaki sikit ataupun kena tangan, hak di tangan dengan kaki ni, boleh tak kita nak istinja dengan batu? Tak boleh. Sebab dia telah berpindah. Faham? Hak sini bolehlah, hak tangan dengan kaki tak boleh. Hak tangan dengan kaki mesti dengan benda? Dengan air. Wala yatra'a ajnabiyun. Dan tidak datang ke atas. Nah, tidak datang ke atas tempat najis tadi tu. Tempat tu tempat kita nak istinja lah. Tidak datang oleh perkara yang asing. Sama ada perkara yang asing itu adalah perkara yang suci ke ataupun perkara yang najis. Contoh, masa qada hajat, dalam tandas bawah tu ada air. Air saat ni tu campur dengan najis dalam. Jadi air pun tak najis lah kan. Tiba-tiba jatuh najis dalam, ngecik air, kena hak bawah ni. Maka tak boleh lagi kita istinja dengan batu. Bahkan mesti kena istinja dengan air. Tapi kalau perlu tak apa, perlu dimaafkan. Perlu dimaafkan. Baik. Katanya walau nadara. Walaupun nadir al-kharij, benda yang jarang keluar, tetap wajib kena beristinja. Tapi kena syarat dia, syarat yang keluar saat itu mesti mengotori tempat keluar. Kalau tidak mengotori, maka ketika itu tidak wajib beristinja. Maksudnya, wajib beristinja sama ada hak yang keluar saat itu, benda hak yang biasa keluar, ataupun benda hak yang jarang keluar dan dia mengotori tempat keluar, maka wajib kena beristinja. Nampak? Nampak? Darah biasa keluar ke jarang? Biasa keluar darah? Oh, jarang. Ingat biasa. Jarang. Maka wajib tak istinja kalau keluar darah? Wajib. Awin tashara fawqa al-'adah, ataupun intashara, mereboklah ia lebih daripada adat. Kebiasaan dah sampai sini, ni luar daripada kebiasaan. Kena tempat lain. Tapi walam yujawiz safhatahu wa hashifatahu jazal hajaru. Oh gitu. Walau nadara. Dia silap baca. Walau nadara, dan jikalau benda jarang. Maksudnya bukan hak yang biasa. Benda hak yang keluar ni. Jarang keluar benda ni. Nadara al-kharij. Contoh seperti darah. Umpamanya. Awin tasyara, ataupun mereboklah ia al-kharij, benda yang keluar, najis yang keluar, fauqal adah, lebih daripada adat. Biasanya kalau kecil, sini je kotor. Ni sampai kena atas ni, atas pandai pun kena juga. Sebagai contoh kan. Tu dipanggil tersebut lebih daripada adat. Tetapi walam yujawiz safhatahu, tetapi tidak melampaui, tidak melepasi safhahnya. Safhah ni adalah
tempat hak yang bertemu di antara dua punggung ketika kita berdiri. Ni monggai kita dua ni. Kalau kita duduk, kita akan rapat itu. Kalau kita berdiri, rapat-rapat kan. Kalau kita duduk, buka. Tempat hak yang bertemu ni, hak yang bertemu ni, ketika kita berdiri tu dia panggil dinamakan safah. Jadi hak yang keluar saat itu tidak melepasi safah. Masuk dalam kawasan ni lagi lah. Walaupun melebihi daripada kadar adat, tapi masih duduk dalam kawasan tu. Wa hasyafatahu, dan hasyafahnya kepada zakarnya. Jadi memang lebih daripada kadar adat. Adat sini je lubang ni, ya basahnya. Tapi sampai ke atas ni, warna tak tahu. Warna tahu masa tubik tu, dia tahan sangat. Habis kena sini. Tapi tidak melepasi pun kepada zakar. Ketika tu jazal hajaru fil azhar. Harus al-hajaru, batu, fil azhar, mengikut kaul al-azhar. Okey, boleh faham? Dia masalah intashara fawqa al-'adah wa lam yujawiz safhatahu wa hashafatahu. Dia lain daripada la yantaqil. Dia la yantaqil begini. Okey, katakanlah ni. Tempat keluar ni, punggung ni tempat keluar. Dia lebih, tengok, masa dia keluar kena sini je. Tak kena lain, kena sini je. Maka kat sini boleh kita istinja dengan batu. Faham? Satu. Ataupun masa keluar saat itu, masa keluar, kena sini, dan kena bigar-bigar ni. Safhah ni kena belaka bigar-bigar ni. Banyak sangat, banyak cair. Kena belaka. Masih lagi boleh istinja dengan batu. Rombong habis. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Nampak tak? Yang ketiganya, ni, masa keluar sini je. Ni, masa keluar sini je. Ni, sini. Masa keluar. Tapi dia istinja, dia bangun. Sampai ke kena tempat lain. Walaupun kena saat itu masih lagi dalam safhah. Hak yang lebih daripada tempat keluar, hak yang berpindah daripada tempat keluar kepada tempat lain. Baik. Itu tidak boleh istinja dengan batu. Boleh faham? Okey, sekali lagi. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ini benda penting. Antara syarat istinja dengan batu adalah tidak berpindah benda yang keluar saat itu daripada tempat tetap dia ketika keluar kepada tempat lain. Okey, masa dia keluar, di manakah tempat keluar dia? Okey, sini. Okey, dia tetap dah sini. Jangan berpindah kepada tempat lain. Kalau berpindah kepada tempat lain, hak tempat lain tidak boleh istinja dengan batu. Walaupun masih lagi dalam safhah. Hak yang kata dalam safhah saat itu boleh istinja dengan batu adalah ketika keluar kena lalu safhah. Nampak? Ketika keluar kena lalu safhah. Jelas tak? Okey. Katanya wajibu salatu masahat, dan wajib 3 masahat, 3 sapu. Mesti dengan 3 sapu. Dia tidak wajib 3 biji batu. Hak yang wajibnya 3 kali sapuan. 1 biji batu, kita guna 1 biji batu. Kita sapu daripada 3 penjuru, maka boleh. Yang penting 3 sapuan. Kurang daripada 3 tak boleh. Sebab Salman Al-Farisi sebut dahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar. Rasul larang kami beristinja kurang daripada 3 biji batu. Maka ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i kata tak boleh, mesti kena 3 biji batu. Walaupun berlaku suci, maksudnya hilang najis, tak ada benda dah dengan sebiji batu, mesti kena cukup 3 biji batu. Nampak? Wajib dengan 3 biji, dengan 3 kali sapukan 3 biji batu. Walau bi atrafi hajarin, walaupun dengan tepi-tepi 1 biji batu. 3 sapu tu diguna tepi sebiji batu. Maksudnya ambil 3 penjuru daripada sebiji batu. Penjuru yang berbeza, dia buat sapu. Jadi sapu nisa, sapu nisa daripada sebiji batu. Maka memada. Baik. Katanya fa illam yanqa, maka jika tidak bersih tempat keluar najis dengan 3 biji batu, tak bersih. Maksudnya masih lagi ada najis, masih lagi ada jirim najis di situ, walaupun dengan 3 biji batu dah. Katanya wajib al-iqa, wajib dibersihkan, wajib kena hilangkan juga. Dan cara mana wajib kena hilang? Kena tambah lagi batu. Okay, boleh faham? Hak wajib 3 biji batu. Kalau kurang daripada 3 biji batu tidak memada, walaupun suci dah kurang daripada 3 biji batu. Berok sikit je, dia ambil sebiji batu, dia pun tak tarik, ada dah, hilang dah.
tetap wajib kena tambah 2 biji batu, cukup 3. Nampak? Kena cukup dia? Cukup 3. Okey. 1. Yang keduanya, kalau sekiranya 3 biji batu tapi masih lagi belum bersih, maka mesti kena tambah sampai ke bersih. Sebab itulah 2 ni syarat dia. Wajib. Yang pertamanya mesti kena bersih, yang keduanya mesti kena 3. Kalau bersih sebelum 3, kena cukup 3. Kalau 3 tak bersih lagi, kena tambah. Tambah banyak mana? Tambah sampai bersih. Sapu sampai bersih. Sapu bersih. Sapu sampai bersih. Cuma wasunnan ida, sunat ida. Maksudnya sunat ida, sunat kita mewitirkan, mengganjilkan. Maksudnya, katakanlah 3 dah bersih lagi, dia tambah 4, tambah 5. Okey, lepas tu bersih. Maka bersih tu, masa bersih tu mungkin jatuh pada bilangan ganjil dan mungkin jatuh pada bilangan genap. Kalau jatuh pada bilangan ganjil, selesai. Kalau jatuh pada bilangan genap, contoh 6, contoh 8, maka sunat tambah selagi. Cukup ganjil. Sebab innallaha witrun yuhibbu al-witra. Allah Ta'ala ganjil dan disuka kepada bilangan yang ganjil. Wa kullu hajarin likulli mahallihi. Dan setiap batu bagi setiap tempatnya. Tempat najis tadi. Maksudnya setiap kali sapu saat ni tu, kena belaka. Kena belaka. Dia wa kullu hajarin likulli mahallihi ni. Dia atas mana? Dia boleh atas nampak pada zahir. Boleh nampak pada zahir atas pada standar masahat. Dan nampak boleh juga atas pada al-itab. Kalau kita atas pada salatu masahat, bermakna setiap biji batu mesti kena rata belaka masa sapu. Okey, ni katakanlah tempat keluar. Sebiji batu ataupun ni, dia kena belaka. Dia kena belaka. Jadi kalau kita buat copeng sini, ada membalik. Mesti kena belaka. Adakah syarat mesti kena belaka sekali sapu? Itu berlaku khilaf. Sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i, sebahagian daripada ulama mutaakhirin mazhab Imam Syafi'i mengatakan setiap biji batu mesti kena rata. Setiap biji. Tapi ada pandangan yang kedua kata tak. Tak rata pun apa. Okey, boleh faham kan? Masalah ni ada khilaf. Kalau nak tengok dalam kitab Musyrul Karim, syarah kepada Muqaddimah Al-Hadramiyah disebut masalah. Baik. Wa qila dan kata qil yuwazza'na li janibaihi wal wasat. Maksud dia dibahagikan bagi 2 sudut je. 2 sudut. Bagi tempat tersebut dan tengah. Maksud dia 2 sudut. Gini. Kalau atas pandangan yang kata tak wajib, gini je. Ambil alik kanan, ambil alik kanan, atau ambil alik kiri, lepas tu ambil kat tengah-tengah. Ambil alik kanan dulu, ambil alik kiri. Kalau atas pandangan yang kata wajib meratai, buat gini. Okay, ni ambil alik kanan dulu, pusing gini gitu. Lepas tu ambil alik kiri, pusing gitu, lepas tu ambil tengah. Faham? Sebab meratai saat itu, ada pandangan yang mengatakan wajib, ada pandangan yang mengatakan sunat sahaja. Okay, sebaik-baiknya meratakan setiap kali sapuan. Dah kita nak tahu ada suci, agak-agak. Agak-agak dah. Tak ada dah. Agak-agak. Faham tak ni agak-agak ni? Bukan mesti kena benda. Kena ambil cermin suluh kat bawah. Kalau misalnya benda buang air kecil tu nampak lah. Tapi kalau benda qada hajat besar, nak nampak mana? Nak tungging mana? Bukan mesti kena bawa handset, selfie. Nak tengok. Bukan tak mesti. Tak mesti buat gitu, agak-agak saja. Katanya wa yusannu listinja'u bi yasari, sunat beristinja' dengan tangan kiri. Hukum istinja' dengan tangan kanan adalah tak comel, makruh. Sunat istinja' dengan tangan kiri kerana kata Salman Al-Farisi, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamin. Hadis diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja' dengan tangan kanan. Jadi kena istinja' dengan tangan kiri. Sunat dengan tangan kiri, dengan tangan kanan hukum dia benda makruh. Haram tak? Jawab. Wala istinja'a lidudin wa ba'arin bila lawthin fil adhar. Dan tidak ada istinja' kerana ulat. Dan tahik, ba'ar ni tahik lah, tanpa mengotori tempat keluar. Dia tidak mengotori tempat keluar. Maksudnya tak kerah, ketung. Tak berok sebelah. Ketung. Tak ada benda pun. Maka tak ada istinja. Maksudnya tak ada istinja, tidak wajib istinja. Maksudnya kewajipan istinja ketika benda yang keluar saat itu mengotori tempat keluar. Kalau dia tidak mengotori tempat keluar kerana benda yang keluar saat itu benda kerah, benda beku,
sebagai contoh, maka ia tidak wajib istijab. Faham tak ya? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita masuk dalam bab baru pula iaitu babul wudu, bab pada menyatakan wudu. Okey. Bab wudu ni insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Sebab malam ni kita ada soalan. Kita kena jawab soalan. Jadi pihak penganjur dia hantar soalan kepada ana, dia minta ana jawab. Kita jawab soalan dululah. Insya-Allah. Soalan yang pertama merujuk kepada jenis-jenis air seperti mutlak, mutaghayyir dan lain-lain. Air pengawam buah-buahan, asir dan air nyo, air kelapa termasuk dalam kategori air mana? Jadi sebelum daripada ni, kita bincang berkenaan dengan air. Kita ada alat yang boleh digunakan untuk bertaharah adalah air. Air yang kita boleh guna untuk bertaharah adalah air mutlak. Lepas tu di sana ada air mutaghayyir dengan benda yang suci. Dia asal air mutlak tapi campur dengan benda yang suci di dalam. Kalau berubah sikit tak ada masalah. Kalau berubah banyak tak boleh. Maksudnya air itu suci tapi tidak menyuci. Itu air mutaghayyir. Lepas tu kalau air mutanajis ni asal air mutlak tapi masuk najis dalam. Sedangkan air itu sedikit. Ataupun air itu banyak tapi najis mengubahkan sifat air itu, air mutanajis. Jadi nak tahu air nyo ni, contoh air nyo ni dia masuk dalam kategori mana? Dia air nyo, atau air dia yang dia kata lagi saat ni, air nyo, lepas tu air asir, dia masuk dalam air bukan air mutlak. Dia masuk dalam dia bukan air mutlak. Faham? Air nyo dia tidak masuk dalam air mutlak. Dia masuk dalam air bukan air. Air mutlak ni benda. Air mutlak adalah air yang dilepaskan daripada ikatan yang lazim. Air nyo, air yang bukan mutlak. Maksudnya air yang tidak dilepaskan daripada ikatan yang lazim. Ada ikatan yang lazim. Air diikatkan dengan dia. Okey. Ana segeleng awak bagi apa yang disebut dalam kitab. Okey, kata dalam kitab, contoh ke dalam kitab Bughdil Muhtaj. Dia kata ada air mutlak ni wa huwa ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaidin. Setiap air perkara yang dinamakan air tanpa ada qaid, sama ada qaid dengan idhafah. Dia ni dinamakan air tanpa ikatan. Ikatan dengan idhafah, contoh kama iwardin, seperti air bunga mawar, air mawar, air ros. Au bi sifatin, ataupun diikatkan dengan sifat, contoh kama indafiq, air mani, air yang terpancung. Allah Taala katakan khuliqa min ma'in dafiq, diciptakan daripada air dafiq, air mani. Jadi air mani tu dia panggil dia air yang diqaidkan dengan dafiq. Jadi bermakna dia bukan air mutlak. Bukan air mutlak. Maksudnya air yang diikatkan dengan ikatan yang lazim. Tapi dia bukan termasuk dalam air mutaghayyir. Dia tidak termasuk dalam air mutanajis. Sebab air mutanajis pada asalnya adalah air mutlak. Tetapi masuk najis dalam. Nampak? Air mutaghayyir asalnya air mutlak tapi campur dengan benda yang suci, yang mana benda yang suci mengubahkan sifat air dengan perubahan yang banyak. Okey. Itu untuk jawapan soalan yang pertama. Masalah kubul, soalan yang kedua. Masalah kubul dan dubur yang tersumbat dan terpaksa tebuk lubang yang lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika lubang yang ditebuk itu betul-betul di atas pusat atau tempat lain di atas garisan keliling setentang dengan pusat? Adakah ia mengambil hukum di atas ataupun di bawah pusat? Baik. Sebelum daripada ni, kita bincang berkenaan dengan perkara yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Lepas tu ketika kita bincang perkara tersebut, pengarang kita Imam Nawawi menyebut kalau sekiranya orang tu tersumbat tempat keluar dia, lepas tu terbuka di bawah ma'idah dia. Di bawah ma'idah. Perkataan ma'idah di sini dengan makna di bawah pusat. Benda yang asal tertutup, lepas tu terbuka di bawah pusat, ada lubang di bawah pusat, maksudnya di bawah kawasan pusat, tiba-tiba tubik sesuatu, maka ia membatalkan wudu. Kalau dari yang bahagian atas pusat, maka ia tidak membatalkan wudu. Faham? Sebab yang atas pusat dia sama dengan muntah. Sekarang ni bukan nak kira hak bawah, hak atas, soalannya hak tengah-tengah. Maksudnya betul-betul pada pusat ataupun hak yang setara, setentang dengan pusat. Sebenarnya soalan ni sebenarnya tengok soalan ni macam orang yang belajar dah ditanya
Orang yang belajar dah. Benda ni sebenarnya disebut secara jelas dalam kitab syarah-syarah. Ana sengeleng buat bagi, ana tulis ataupun ana copy ataupun ambil daripada kitab yang menjawab permasalahan ni. Dalam kitab Mughnil Muhtaj, dia kata lagu mana? Ketika dia mensyarah perkataan Imam Nawawi dalam ketika Imam Nawawi menjelaskan perbahasan ni, kata dia awing fataha fauqaha ataupun terbuka di atasnya. Di atasnya ayat Al-Maidah. Katanya yang dimaksud di atas Maidah di sini adalah fauqa tahtal Maidah ataupun fauqa tahtil Maidah. Maksudnya di atas, di bawah pusat. Maksud dia di atas, di bawah pusat. Okey, bahagian atas di bawah pusat. Okey, mana bawah pusat? Bahagian atas bawah ni. Perkataan bahagian atas daripada bawah pusat, maksudnya adalah hatta tadkhula hiya, supaya masuk pusat tu sendiri. Bi anin fataha fi surrati, terbuka ada lubang pada pusat, au bi muhadiha, ataupun kawasan yang bertentangan dengan pusat. Okey, boleh faham? Nampak kan? Ketika tu kata dia, sedangkan lubang yang asal tersumbat, tiba-tiba tubik benda najis melalui lubang yang betul-betul duduk di pusat, fala yanqudul khariju minhu fil adhar. Dia tidak batal wudu. Jadi kalau keluar daripada betul-betul pusat tak batal wudu. Yang batal yang di bawah dia. Atas tak batal, bawah dia tak batal, betul-betul dia pun tak batal juga. Tapi dengan syarat untuk lubang asal, lubang asal tersumbat tak tersumbat tu masalah lain lah. Cuma kalau keluar lubang asal tersumbat, lubang asal tersumbat. Lepas tu kalau keluar di bawah bahagian pusat, pusat atau di bawah dia, keluar daripada lubang di situ, maka batal wudu. Atas daripada pusat, batal wudu. Bertentangan pusat, silap. Kalau keluar daripada bawah pusat, batal wudu. Kalau keluar daripada atas, tak batal sebab sama dengan muntah. Kalau daripada pusat sendiri pun, tak batal. Lepas tu disebut secara jelas dalam beberapa kitab, antaranya dalam kitab Mughnil Muhtaj. Soalan berikutnya, Ustaz menjelaskan bahawa harus membawa Al-Quran bersama barangan lain dalam beg dengan syarat niat bawa barangan tersebut, bukan niat bawa Al-Quran. Persoalannya, bagaimana kalau niat bawa kedua-duanya, Al-Quran dan barangan? Niat belaka. Jadi, dia letak barang dalam beg, lepas tu dia letak Quran. Jadi, dia kosak nak bawa barang tu sekali dengan Quran. Nak pergi ngaji Quran dan nak pergi ngaji kita. Ada belaka dalam. Sedangkan dia tak ada ismayah, dia bawa. Apakah hukum? Boleh ke tak? Kalau niat bawa Quran saja, haram. Tak boleh dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Kalau tak niat benda, tak ada masalah. Sekarang ni, niat belaka, nak bawa belaka dua. Apakah hukum? Okey. Ana awak mari daripada kitab Bushrul Karim, syarah kepada Muqaddimat Al-Hadramiyah. Dia katakan ni, wa yahillu hamluhu fi ay ma'a amti'ah, dan halal ni harus menanggung Al-Quran mushaf di dalam, maksudnya bersama dengan mata benda. Baik. Kalau banyaklah mata benda, au mata'in, ataupun satu mata benda, wa in saghura jiddan, walaupun kecil mata benda tersebut. In qasada al-mata'a wahdah, kalau dia qasak bawa benda tu saja. Maksudnya tak qasak bawa Quran. Wa kadza in qasadahuma. Sama juga kalau dia qasak dah kedua. Maksudnya tetap hukum dia adalah halal. Dia qasak bawa mata benda, sekali bawa qasak bawa Al-Quran. Kata dia halal. Tapi khilafan lit-tuhfah, berbeza dengan apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah. Dalam kitab Tuhfah dia kata tak boleh. Jadi maksudnya dalam mazhab Imam Syafi'i dalam masalah ni berlaku khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Wallahu a'lam. Tapi kalau qasak mushaf saja, itu jelas hukum dia adalah haram. Soalan yang keempat. Okey, kita jawab soalan ni lah sekali. Lepas tu yang lepas yang akan datang, insya-Allah kita sambung, kita jawab pada minggu akan datang insya-Allah. Soalan yang keempat. Perkataan syok di sisi ulama fiqh tidak semestinya 50-50. Jika berat kepada salah satu tetapi tidak sampai kepada tahap yakin, maka ia masih dikira syok. Kalau macam tu apakah? Maka apakah perbezaannya dengan zon? Okay, gini. Yang pertama kita kena faham bahawasanya zon dengan syok mengikut istilah ulama usuluddin dengan ulama usulul fiqh berbeza. Syok adalah ni mengikut ulama usul fiqh. Syok ni adalah tasawi tarafain, sama dua sudut. Maksudnya daripada sudut ya pun 50, daripada sudut dok pun 50. Maksudnya sama dua sudut. 50-50 tu dipanggil syok.
Ni mengikut pandangan ulama usul fiqh, sama juga dengan ulama usuluddin. Manakala dhan mengikut ulama usuluddin adalah at-tarafur rajih, sudut yang kuat. Tu sudut yang kuat, maksudnya lebih daripada 50%, tu dia panggil dhan. Tu mengikut pandangan ulama usul fiqh. Okey, boleh faham. Tetapi mengikut ulama fiqh, syak ni bukan mesti 50-50. Maksudnya penggunaan dalam fiqh, dhan kadang-kadang digunakan dengan makna syak. Dan kalau gitu, apakah perbezaan di antara syak dengan dhan? Okay, dengar boleh. Sebenarnya, mengikut lurah, penggunaan bahasa syak dengan dhan tak ada perbezaan. Sama je syak dengan dhan. Dalam kitab Al-Anjum Az-Zahirat, dia kata lagu mana? Wa hadha fi istilahi ahli hadzal fan. Ni syak makna dia 50-50, dhan kuat. Hak ni adalah mengikut istilah ulama usul fiqh. Wa illa fa fil lughati la farqa baina adh-dhanni wasy-syak. Pada lughah tidak ada perbezaan di antara dhan dan syak. Wa bihi qala al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Dan benda ni disebut oleh Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Baik, seorang ulama yang besar dalam ilmu bahasa Arab. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang dhan ataupun kuat sangkaan yang kuat dalam fiqh digunakan pada tempat yakin. Dalam Quran kadang-kadang dhan dengan makna yakin. Sebagai contoh, Allahu Rabbi. Mari contoh. Jadi pendek kata, dalam penggunaan bahasa lughah, pada penggunaan lughah, dhan dengan syak ada sama. Jadi apa hak yang digunakan oleh ulama fiqh berbeza dengan apa hak yang digunakan oleh ulama usul fiqh. Tapi bukan kadang-kadang ada juga tempat perbezaan yang digunakan oleh ulama fiqh. Cuma kebiasaan begitulah. Syak ni dia bukan khusus untuk syak saja, bukan merangkumi dhan, mengikut istilah ulama usul fiqh apa hak yang digunakan oleh ulama fiqh. Wallahu a'lam. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung pada minggu-minggu akan datang pula, sekiranya dipanjangkan umur, dan kita berdoa kepada Allah agar pengajian kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah taala mengurniakan kepada kita keikhlasan pada perkataan dan perbuatan kita. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Samah atas bacaan kitab pada malam ni. Alhamdulillah kita selesai bacaan kitab siri yang ke-8 pada malam ni, dan insya-Allah untuk siri yang seterusnya kita sambung pada minggu hadapan. Esok Ustaz ada masyaqqah lain, dan saya ada beberapa perkara untuk disebutkan sebelum untuk iklan ataupun maklumat. Yang pertama, kuliah online bulan penghayatan ibadah solat. Kuliah online bulan penghayatan ibadah solat minggu ketiga boleh saksikan di page Akademi Didik Ulama Amili. Sempena bulan penghayatan ibadah solat dan kempen Jom Solat Berjemaah yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu. Yang kedua, talaki kitab bulan penghayatan ibadah solat, kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani yang disampaikan oleh Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Haji Muhammad Suhaimi bin Tuan Guru Haji Daud Al-Khalidi. Setiap hari juga kita buat. Ini minggu yang ketiga dah. Pada pukul 2.30 petang hingga 3.30 petang. Dan seterusnya majlis bersama dengan Murabbi Nusantara Jelajah Ta'lim bersama dengan Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Syekh Nuruddin akan berada di Bumi Darul Iman bermula daripada 16 hari bulan hingga 20 Mac. Dan boleh tengok siri-siri kuliah dan siri-siri jelajah ta'lim di poster yang terdapat di page Akademi Doa juga. Dan yang terakhir, satu forum ikon da'i bersama selebriti
yang membawa panel pertama Ustaz Ahmad Dusuki bin Abdul Ghani, panel kedua Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa, dan dimoderatorkan oleh Ustazah Ilhami Nadrah pada 19 Mac Jumaat ni pada 9.30 malam. Boleh saksikan live di Akademi Didik Ulama Amilin Terengganu. Dan untuk yang terakhir, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas siaran pada malam ni, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada siri-siri akan datang. Moga-moga kita terus istiqamah, dan saya mohon maaf atas kesilapan dan keterlanjungan saya pada malam ni. Jadi sama-sama kita akhiri majlis kita pada malam ni dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.